Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan seperti biasa kita adakan sesi Facebook live setiap malam pukul 10 malam. Okay, so inilah komitmen saya untuk anda semua, follower saya di Nizam Malik page. Alright, dan malam ni kita nak borak-borak perkara yang jarang saya ceritakan ataupun jarang saya kongsikan kepada semua, iaitu pengalaman saya belajar FCPO. Okay, belajar FCPO, Future Crude Palm Oil. Okay, right, so ini adalah cerita tahun 2014 lagi, okay, dan insyaAllah saya nak kongsikan kepada anda malam ni apakah pengalaman saya belajar FCPO dan kenapa lepas saya belajar FCPO dan buat FCPO saya kembali semula ke pelaburan saham dan kenapa saya cenderung untuk fokus kepada pelaburan saham di Bursa Malaysia sahaja. Okay, alright, so kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi di ruangan komen. Okay, dan anda boleh respon dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas. Okay, sekiranya jelas, anda komen jelas. Okay, dan bantu saya klik button like dan juga klik button love. Okay, alright, so Muhammad Fazli bin Arba'in is watching. Zanuddin Sabar, Muhammad Syafiq Ismail, Assalam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ain Nur Ain is watching. Afiah Hajar Ahmad, Alhamdulillah sihat TNM. Alright, Alhamdulillah. Nur Hidayah Rozali is watching. Ni salah seorang student saya. Lama ni student saya ni. Kalau tak silap saya, Puan Nur Hidayah Rozali ni datang ke program saya untuk program kelas newbie ke seminar gerila saham. Kelas newbie kalau tak silap saya di Kota South Key di Johor Bahru. Kalau tak silap saya boleh betulkan kalau saya salah. Okay, alright. Amir Pezal, salam TNM and semua. Muhammad Hafiz Kosni, Azmul Mukmin Azmi, salam TNM. Sakinah Rezali, Rosiah binti Oguno, I'm is the first boleh lah, I'm is the first. Alright, Nurul Fahmi, sakit jantung FCPO, high risk. Okay, Ashraf Razak is watching. Nurul Fahmi, clear suara. Okay, terbaik. Ikhwan Rohaizat, hi, jelas. Saya nak sebut nama anda ketika saya live. Saya ada join sebelum ni tau. Baru-baru ni je saya ada join sesi live daripada Irfan Khairi. Okay, di mana dia ada cerita lah berkaitan dalam live dia pasal COVID-19 di Dubai, macam mana cara pengurusannya. Dan saya ada komen tau dekat dalam dia punya live tu, tapi dia tak baca komen saya. Jadi saya rasa sedih bila Irfan Khairi tak baca saya punya komen. Mungkin terlalu banyak kan komen. Jadi saya rasa tak best bila live tapi tak sebut nama orang yang komen. Okay, jadi saya punya komitmen saya dalam sesi live saya, InsyaAllah siapa-siapa yang komen, siapa-siapa nama yang keluar dekat dalam sesi live saya, InsyaAllah saya nak sebut satu-satu, sebab that's the way macam mana kita appreciate orang yang masuk sesi live kita kan. Jadi InsyaAllah saya nak sebut nama anda. Jadi kalau anda komen apa-apa, okay, saya cuba sebut di secara live lah. Okay, Ikhwan Rohaizat, hai jelas. Suryati Tajuddin, Muhammad Khairi Daud, hai. Muhammad Khairi Daud, jelas. Muhammad Aidil bin Rosli is watching. Muhammad Syahrizan, salam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suryati Tajuddin, Muhammad Hanafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasir Mahmud hadir. Okay, right. Muhammad Rohaizat, Fairuz Ardani, Lukman Rizuhan, lama tak masuk live. Okay, right, insyaAllah malam ni boleh masuk live. Okay, alright. Abdul Azim Syahril, clear suara TNM. Okay, Tuan Nizam. Okay, Nursiah Kasih, Hamidun Ismail, ada connection dengan viewer. Betul tu. Tengku Azman, Nasrun Mat. Nasrun Mat ni student saya di Premier Saham Mastery 2.0. Saiful Z, ya tuan. Muhammad Jamil, Ahmad Mat, jelas tuan. Okay, right. Jadi kalau anda sedang menonton secara live, bantu saya untuk klik button like dan juga klik button love. Siapa yang suka sesi live saya, anda rasa ada manfaat, anda suka follow, anda bagi love.
Saya kan selepas saya habis sesi live, antara perkara yang saya akan buat adalah saya akan klik dekat section love. Dekat live saya ni saya tengok siapa yang bagi saya love. Okay, right. Muhammad Hanafi, bagi semangat sikit, semangat dah hilang ni. Apa hal semangat hilang? Dah kenapa semangat hilang? Kita ni semangat kena sentiasa positif. Okay, kena sentiasa bersemangat. Okay, jadi insya-Allah malam ni follow live saya, semoga dapat manfaat, dapat semangat juga. Okay, alright. Abdul Azim Syaril, apa konten kita malam ni Tuan Nizam? Okay, malam ni saya nak cerita pasal pengalaman saya terlibat dalam trade FCPO, okay, Future Crude Palm Oil, okay, di mana pada tahun 2014 saya selain belajar saham, okay, lepas saya dah terlibat dalam saham ni, saya terjebak pula belajar FCPO. Nak tahu macam mana saya boleh terjebak belajar FCPO? Kejap lagi saya akan share dengan anda. Dan topik ni ataupun cerita ni, saya rasa saya jarang cerita, tak pernah cerita di mana-mana. Okay, jadi kepada yang tonton sesi live ni, anda akan dapat cerita baru daripada saya lah. Okay, Naim Saleh, salam bos, berapa modal untuk trade FCPO? Saya tak ingat lah berapa modal. Saya tak berapa ingat lah berapa modal sekarang lah. Okay, tetapi anda boleh semak lah dengan remiser ataupun dealer, okay, yang fokus kepada FCPO lah, basically. Okay, alright. So, berapa ramai daripada anda dah ready untuk saya share pengalaman saya belajar FCPO? Cuba komen ready di ruangan komen. Alright, dan jom saya kongsikan cerita saya. Okay, Hasbullah Muhammad, sekarang 7,000 full margin. Okay, alright. Dulu berapa Dulu berapa 2,500 ke berapa tah? Sekarang 7,000 ya. Saya dah tak berapa up to date dengan FCPO lah. Okay, saya fokus kepada Bursa Malaysia. Dan sebabkan saya trade FCPO lah, menyebabkan saya fokus kepada Bursa Malaysia. Nak tahu cerita meh? Jom kita cerita sama-sama, okay? Muhammad Rushaidi Muhammad, 10k FCPO. Yes, okay. Umar Irwan is watching. Umar Irwan ni pun selalu follow saya dekat Instagram. Tengok Instagram story saya. Alright, Muhammad Rohaizat ready, Suryati Tajuddin ready, Omar Ahmad Dedi pula. Bukan Dedi, ready ya. FCPO tu apa tuan? Okey, kejap lagi saya ceritalah apa yang saya faham tentang FCPO ya. Alright, Nurul Fahmi, ready. Okey, alright. Kalau dah ready, dah klik button share ke belum? Okey, cuba komen. Cuba klik klik FCPO. Klik share. Kalau anda dah ready, okey? Komen ready. Zaini Yusof, salam tuan, baru follow seminar FCPO tadi. Mungkin tuan Zaini boleh share dengan saya apa tu FCPO yang tuan belajar. Mungkin saya pun boleh belajar dengan tuan juga, okey? Alright. Okey, jadi kita dah ada 100 viewers malam ni. Okay, so terima kasih kepada anda yang sentiasa follow saya. Terima kasih kepada anda yang klik button share. Semoga kita dapat meramaikan lagi sesi live saya. Okay, so kita target untuk capai insya-Allah, kalau saya konsisten setiap malam buat live, mungkin kita boleh capai 200 viewers, 300 viewers in no time. Okay, so insya-Allah dengan bantuan anda, kalau anda klik button share, insya-Allah kita boleh capai viewers yang lebih ramai. Dan bila viewers lebih ramai, baru meriah, baru seronok kita buat live. Betul kan? Okay, alright. Jadi jom saya nak teruskan. Basically topik saya, hai Ustaz Ilin Aminin, klik FCPO klik ke klinik? Okay, alright. Okay, so basically saya nak cerita dengan anda. Saya bermula mengenali dunia pasaran saham ni basically pada tahun 2014. Ini saya dah selalu sebut, betul? Okay, jadi tahun 2014 saya attend satu seminar yang bercakap tentang pelaburan saham pada sekitar bulan Februari 2014. Okay, jadi pada waktu tu saya terbuka hati untuk mengenali dunia pelaburan saham. Dan pada waktu tu saya banyak belajar tentang pelaburan saham, sehinggalah saya jumpa mentor saya, iaitu Zam Saham, di mana Zam Saham pada waktu tu dia buat kelas intro saham di Setia Tropika Johor Bahru. Okey, Setia Tropika Johor Bahru. Okey, alright.
Nazri Muhammad, Assalam. Tolong bagi tahu 5 saham terbaik untuk dibeli di BSKL. Kenapa kena beritahu pula? Kajilah sendiri. Okay. Kalau kaji, anda boleh cari saham anda sendiri. Okay. Alright. So, apa yang saya nak cakap tadi? Jadi saya pun attend lah kelas Zam Saham 2 kali kelas intro. Saya ingat kelas intro dia seorang RM50. Kalau daftar 2 orang, boleh bawa 2 orang lagi kawan. Something like that lah, masa tu lah kelas intro. Okay, jadi saya pun attend lah kelas dia, kelas intro, dan lepas saya attend kelas intro 2 kali tu, saya lebih jelas tentang apa yang diajarkan tentang pelaburan saham, dan saya pun sign up untuk program ataupun kelas advance Gegar Saham Syariah. Okay, yang berlangsung pada bulan Mei 2014 di Setia Tropika. Masa tu Zam Saham punya office, punya training center dekat Setia Tropika lah. Sekarang training center tu dah tutup. Dia dah fokus dekat dia punya hotel Zam Saham di Senai, Johor, dekat dengan airport Senai. Okay, jadi saya ingat lagi masa tu saya belajar saham, memang fokus saya adalah belajar saham semata-mata, dan saya nak buat duit dalam pasaran saham. Jadi sejak bulan Mei 2014, selepas saya belajar tu, saya mulakan langkah saya dalam saham, dan Alhamdulillah, lepas tu dalam masa sebulan yang pertama, bulan Jun 2014, saya berjaya achieve 100% profit saya yang pertama dalam saham. 100% profit, okay, iaitu dari kaunter saham IFKA MSC Berhad. Saya beli harga 11 sen, kemudian dia naik kepada 22 sen, dan saya buat 100% profit. Okay? Dan yang bestnya pada waktu tu, ni nak cerita pasal saham dulu. Nak cerita saham dulu, lepas tu baru masuk cerita FCPO. Okay, saya cerita kronologi clearly. Okay, macam mana saya boleh sibuk pula pasal FCPO. Ya? Okay, alright. Jadi, nak dijadikan cerita yang kenapa saya suka sangat pelaburan saham pada waktu tu adalah masa saya buat 100% profit dalam saham masa tu, saya ajak mak saya, okay, dan juga wife saya untuk beli saham bersama dengan saya. Mereka ada akaun CDS mereka, mak saya ada akaun CDS, saya ada akaun CDS, dan wife saya pun ada akaun CDS, dan kita sama-sama membeli saham, okay, pada waktu tu saham yang sama, dan kita tiga-tiga orang buat 100% profit dalam saham. Modal berbeza-beza lah, tetapi 100% profit dalam saham. Macam tu, okay? Yes, jadi itulah keadaannya pada tahun 2014 ketika saya terlibat dalam saham ni. Saya rasa macam wow, bestnya boleh buat duit dalam pasaran saham ni. Okay, dan sejak daripada tu saya agresif lah dalam saham. Saya beli banyak saham. Alright, dan saya ada satu position di mana saya beli 18 kaunter saham. Okay, dan saya buat profit daripada RM RM4,000 jadi lebih kurang RM18,000 macam tu lah. Saya gandakan dalam pasaran saham, buat lagi kan. Okay, jadi pada waktu tu sangat seronok saya terlibat dalam pasaran saham. Okay, dan Alhamdulillah I making it lah dengan ilmu yang berkat ilmu yang dikongsikan oleh Zam Saham, mentor saya. Okay, dan saya belajar dan saya implement. Okay, banyak perkara yang berubah dalam hidup saya lah. Jadi saya ada satu income dalam pelaburan saham. Dan pada waktu tu saya masih lagi bekerja sebagai pegawai farmasi lah. Okay, jadi tapi saya ada income daripada pelaburan saham. Okay, saya buat profit daripada situlah. Okay, so nak dijadikan cerita, dalam tempoh beberapa bulan selepas saya terlibat dalam saham tu, kita dah jadi pandai, okay, buat saham. Okay, dan kita pada waktu tu saya banyaklah membaca dekat internet dan sebagainya, dan pada waktu tu saya terkenal maksudnya tak sengaja mengenali dunia FCPO pula, okay, Future Crude Palm Oil. Okay, dan pada waktu tu setahu saya FCPO adalah salah satu cara untuk kita trade yang boleh atas dan ke bawah. Maksudnya kalau saham, okay, kalau kita beli harga saham tu naik, kita boleh buat profit. Tapi kalau dia turun, kita rugi kan. Tapi kalau forex, okay, siapa yang trade forex tahu, kalau naik ke atas boleh untung, kalau turun ke bawah pun boleh untung juga. Okay, so itu adalah forex. Tetapi forex apa yang saya faham adalah ianya tidak patuh syariah. Okay, sebab ada unsur-unsur gharar, riba dan sebagainya lah.
Jadi saya tidaklah fokus kepada forex. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah apabila dia boleh buat keuntungan atas dan bawah. Maksudnya kalau kita beli sesuatu saham, kita target ke atas, dia naik ke atas, kita profit. Kalau kita target pergerakannya turun dan harga tu memang turun dan kita jual dekat bawah, kita pun boleh profit juga. Jadi dia kira sebut dua hala. Cuba komen dekat ruang komen dua hala. Dua hala, okey. Jadi dua hala adalah salah satu ciri forex yang menyebabkan ramai orang berminat lah untuk belajar forex pada waktu tu. Okay, tetapi bila saya kaji, okay, ada satu medium trading yang boleh buat macam forex tetapi dia patuh syariah. Okay, dia patuh syariah iaitu FCPO ni lah. Okay, Future Crude Palm Oil. Okay, maksudnya kita trade harga minyak mentah. Harga minyak mentah ke minyak kelapa sawit, something like that lah, macam tu. Okay, alright. So FCPO adalah medium yang macam forex tetapi patuh syariah. Dua hala, boleh buat dua hala lah. Maksudnya dia naik boleh profit dan turun pun boleh profit. Dan masa tu saya pening tau dengan FCPO ni. Saya tak tahu FCPO ni apa. Dan saya tak beranilah, of course, bila benda yang kita tak faham, kita takutlah nak buat. Isi rong kelapa sawit Okay, Hamiduddin Ismail. Saya kalau nak cerita pasal duit ni, pasal profit ni, suara saya selalu hilang-hilang, sakit tekak. Macam tu, okay. Alright. So, jadi minyak sawit mentah, betul tu, okay. Alright, jadi saya dah tak berapa ingat in detail lah sebab saya dah lama tinggalkan FCPO. Okay, tetapi pada waktu tu, okay, saya attend jugalah sebab Zam Saham pun ada buat kelas FCPO juga. Okay, jadi dia ada buat kelas FCPO, intro dan kelas advance juga. Tetapi pada waktu tu, okay, alright, silap tu tuan, FCPO dah ada ulama' mengharamkan sebab tak ada barang, just trade harga. Saya tak pastilah siapa yang nak check dia punya hukum patuh syariah tu, anda boleh semak dengan authority lah. Tapi yang saya faham masa tu FCPO tidak FCPO pada waktu tu adalah patuh syariah lah, basically. Pada waktu yang saya faham lah. Ni saya share apa yang saya faham pada waktu tu lah. Okay, so basically pada waktu tu saya nak belajar FCPO, okay, dan saya nak cari kelas yang murah sikit lah. Biasalah kalau nak belajar ni cari kelas murah sikit kan. Jadi saya cari kelas. Akhirnya saya jumpa satu kelas yang mengajar tentang FCPO ni 2 hari kelas, tapi harga dia RM1,000. 500 sehari lah. Maksudnya hari pertama kalau belajar teori RM500. Kalau nak belajar praktikal, hari kedua RM500. So total RM1,000. Okay, so pada waktu tu saya ada bajet lah nak belajar. Okay, dan saya pun attend lah this class. Okay, dan dia punya tenaga pengajar dia adalah Remizer RM. Ni salah seorang guru saya jugalah yang saya belajar tentang FCPO. Okay, jadi masa tu dia ada buat kelas di Johor Bahru. Okay, jadi saya pun attend lah kelas tersebut. Dia masa tu dia buat dekat Hotel Suria di Bandar Johor Bahru. Okay, dan saya attend kelas tu 2 hari. Kelas tu dalam 30 orang ke 40 orang macam tu. Okay, jadi 2 hari kelas. Okay, dan saya attend the kelas dan belajar FCPO. So saya ni kira kosong tau, zero knowledge tentang FCPO. Jadi bila saya attend kelas tu, saya memang betul-betul nak fahamkan macam mana nak buat FCPO ni. Dan Alhamdulillah, saya berjaya memahami apa tu FCPO. Dan Alhamdulillah, saya dapat buka account FCPO. Dan saya dapat trade FCPO bermula pada waktu tu. Saya rasa kalau tak silap saya pada bulan Oktober 2014 masa tu. Kalau tak silap saya lah. Ataupun akhir tahun 2014. Disember 2014. Saya tak ingat in detail. Nanti saya semak balik. Tetapi tahun 2014 lah saya mula belajar tentang FCPO dan start trade FCPO pada waktu tu lah. Saham saya dah buat. Sekarang ni gatal nak belajar FCPO pula. Kononnya nak tambah lagi lah, nak buat duit kan. Jadi
itulah yang terjadi pada waktu tu. Dan kelas dengan Remizer RM memang best lah. Dia pun funny and then kelas agak santai. Alright, dan segala ilmu yang perlu difahamkan tentang FCPO memang saya dapat faham lah dalam kelas tersebut. Okay, dan pada waktu tu saya start trade FCPO dan sama juga FCPO ni macam pasaran saham Bursa Malaysia, cuma masa dia sedikit berbeza. Okay, kalau tak silap saya dia start pukul 10 pagi kalau tak silap saya. Dan dia habis pukul 6 petang. Siapa yang trade FCPO boleh betulkan saya. Saya dah lama tak trade FCPO. Okay, jadi, bila saya trade FCPO tu, apa yang berbeza dengan pasaran saham yang saya tengok, FCPO ni dia lebih volatile berbanding pasaran saham. Volatile ni bermaksud dia punya pergerakan harga dia tu turun dan naik terlalu cepat. Perubahan dia dalam masa beberapa minit, beberapa saat, dia boleh naik, dia boleh turun. Okay, compare dengan pasaran saham, harga saham ni nak tunggu dia naik ni berjanggut. Berjanggut nak tunggu harga saham naik kan. Lamanya nak tunggu harga saham naik kan. Jadi itu adalah beza. Kalau FCPO ni dia macam forex, dia laju. Dia laju naik, dia laju turun. Okay, dan dia volatile. Okay, jadi kadang-kadang kita nak beli ni tak sempat nak tekan, dia dah naik dulu. Okay, kadang-kadang kita nak target the sell, nak sold ke bawah, tak sempat nak tekan, dia dah jatuh dah. Something like that. Okay, jadi kadang-kadang saya terkial-kial nak beli FCPO ni sebab nak trade FCPO sebab tak sempat. Al-maklum masa tu masih bekerja kan. Jadi saya macam struggling sikit dalam proses nak beli dan jual tu. Dan kadang-kadang bila beli tu kita target naik ke atas, kadang-kadang dia jatuh cepat sangat. Dan kita tak sempat nak buat apa-apa. Dah jatuh dah, bum jatuh kan. Dan kadang-kadang kita beli untuk jatuh, turun ke bawah, lepas tu dia naik ke atas. Macam tu, okey. Hamiduddin, 10.30 hingga 12.30 tengah hari, continue 2.30 hingga 6 petang, sekarang 9 malam hingga 12 malam. Okey, dia ada waktu malam pula sekarang tu menarik tu. Okey, alright. So, jadi apa yang terjadi pada waktu tu saya ada tab satu. Saya beli tab Acer Iconia, dia macam dia macam tab lah, macam iPad, tetapi dia ada prosesor Windows. Jadi saya boleh install apps yang berkaitan dengan FCPO ni dalam tab tersebut. Dia 8 inci je, jadi boleh masuk dalam bag. Okay, jadi saya bawa lah tab tu, kadang-kadang bawa pergi kerja. Okay, kadang-kadang lepas habis waktu kerja, saya start fokus kepada trade FCPO lah. Okay, dan pada waktu tu saya ingat boleh buat banyak duit daripada FCPO sebab dia cepat dan dia ke atas boleh profit, turun ke bawah pun boleh profit. Jadi saya fikir dia pasti lebih best berbanding dengan pelaburan saham. Tetapi apa yang saya dapati bila saya cuba untuk trade saham, untuk trade FCPO, okay, saya struggling untuk buat consistent profit sebab lebih mudah loss berbanding nak buat profit sebab sentiasa dia naik cepat, turun cepat, kadang-kadang naik terlalu tinggi, kadang-kadang turun terlalu jatuh ke bawah lah. Saya tak tahulah, mungkin masa tu terlalu volatile ke macam mana, tetapi banyak keadaan saya rasa macam tak sempat nak beli, tak sempat nak jual, ataupun beli tak sempat nak clear position, dah jatuh terlalu banyak. Jadi saya rasa dia agak berisiko lah bagi orang yang mungkin slow and steady macam saya ni, okay, yang tak boleh nak terlalu cepat sangat, terlalu kena buat keputusan pantas dalam masa beberapa minit dan saat. Okay, so saya rasa tak berapa sesuai dengan saya. Okay, jadi lepas beberapa bulan saya buat FCPO, saya rasa macam tak berapa selesa untuk buat FCPO, maka saya decide untuk berhenti daripada trade FCPO dan saya kembali semula ke pelaburan saham. Jadi bila saya buat keputusan tu dan saya buat pelaburan saham, saya rasa pelaburan saham lebih sesuai dengan saya. Lebih santai, lebih relax, lebih tenang, kan? Beli slow and steady. Okay, kita tahu kita beli saham ni untuk makan dividen, kita tahu beli saham ni untuk capital gain, kita follow the trend. Jadi saya nampak benda ni lebih tenang untuk saya lah. Jadi pada waktu tu saya decide, saya dah belajar saham, saya dah belajar FCPO, saya dah buat kedua-duanya, okay, dan saya nampak pelaburan saham ni lebih sesuai dengan saya.
lebih sesuai dengan diri saya, maka saya tinggalkan FCPO. Bukan kata FCPO tak bagus. Ada orang buat profit banyak dalam FCPO. Nak buat profit cepat dalam FCPO memang ada je. Tetapi mungkin tak berapa sesuai dengan saya lah. Jadi, apa yang saya ingin sampaikan kepada anda dekat sini adalah, based on pengalaman saya, kita ni takkan tahu sesuatu medium pelaburan ataupun trade ni sesuai dengan kita ataupun tidak selagi kita tak buat. Dan bila kita buat, baru kita tahu. So sama juga macam anda yang newbie, yang baru nak belajar saham. Anda tak tahu saham ni sesuai dengan anda ataupun tidak selagi anda tak buat dulu. So bila anda buat, baru anda tahu saham ni sesuai dengan anda ataupun tidak. Bukan kata saham ni bagus ke tak. Kita nak mencari kesesuaian sebenarnya. Ada orang memang sesuai untuk buat saham. Ada orang dia tak berapa sesuai untuk buat pelaburan saham. Jadi kalau saham ni sesuai untuk anda, maka anda buatlah. Kalau anda rasa saham ni tak sesuai dengan anda, maka anda tinggalkanlah saham ni macam tu. Hamiduddin Ismail, saya suggest tuan guna bigger time frame. Time frame 1 jam. Boleh juga macam tu. Alright. So itulah dia pengalaman saya sedikit sebanyak dalam FCPO. Dan menariklah tentang saham versus FCPO ni. Dan kalau saya ingat FCPO ni, kalau satu tick dia naik tu, kita untung RM25. Satu tick naik RM25. Dua tick naik RM50. Sama juga kalau turun, satu tick RM25. Kalau dua tick RM50 macam tu. Betul tak? Siapa pakar-pakar FCPO boleh betulkan saya. Jadi dia punya kenaikan tu banyaklah, kita boleh collect setiap RM25 kan. Jadi saya fikir macam tu lah, boleh sedang buat duit kan. Tetapi struggle-nya sebab mungkin dia terlalu laju. Dia terlalu bergerak laju. Jadi saya ni jenis yang memanglah saya ni suka tengok handphone, tengok laptop kan. Tapi kalau terlalu cepat, saya pun menggelabah juga. Jadi saya tak boleh nak buat benda yang terlalu laju lah. Jadi that's why bila saya buat dan saya tahu ianya tak sesuai dengan saya, maka saya tinggalkan. Dan saya selesa sebenarnya melabur dalam saham. Sebab dalam saham ni kita, walaupun ada orang yang trade FCPO, dia kata pelaburan saham ni ada banyak sangat kaunter saham. FCPO ni satu je. Kita just monitor satu chart. Dia naik ke, turun ke, kita tengok dekat chart yang sama. Jadi kita tak payah pening-pening. Sebenarnya dalam saham bukan kita tengok semua kaunter saham. Walaupun kaunter saham ada 900 kaunter contohnya, kita tak tengok semua kaunter saham. Kita hanya fokus kepada kaunter yang dalam watchlist kita sahaja. So mungkin kita dah kaji saham, kita ada 5 kaunter pilihan kita, kaunter yang kita nak target. Jadi kita fokus kepada 5 kaunter tu sahaja. Alright, dan kita beli saham pun kadang-kadang daripada 5 kaunter tu kita beli 1 atau 2 kaunter sahaja, bukan kita beli semua kaunter. Jadi kita fokus kepada kaunter yang berkaitan dengan kita sahaja. Kaunter yang tak berkaitan kita tak payah tengok pun. Kaunter yang kita tak beli tak payah tengok pun. Jadi that's why ini pandangan saya lah yang sedikit berbeza mungkin daripada orang yang trade FCPO, di mana dia kata kalau trade FCPO ni satu chart je kita tengok. Jadi kita tak payah pening-pening nak buka banyak chart. Sebenarnya saham pening kalau anda tidak ada sistem lah. Kalau anda ada sistem, anda tahu macam mana nak screening counter, anda tahu nak shortlist, kemudian fokus kepada strategi dan trading plan yang anda dah set up, InsyaAllah dia akan jadi simple sahaja. Betul ke betul? Alright, jadi itulah dia sedikit pengalaman saya dalam pembelajaran mengenai FCPO. Remizer RM pun saya dah lama tak contact sebenarnya, tapi dialah salah seorang guru saya yang mengajar saya tentang FCPO. Walaupun saya dah tak lagi mengamalkan ilmu FCPO, apa yang dipelajarinya. Tapi ada juga ilmu-ilmu macam contoh ilmu candlestick yang saya belajar daripada Remizer RM, saya masih amalkan sampai sekarang. Macam bullish engulfing, bullish harami tu saya belajar daripada Remizer RM. Jadi saya tetap menghormati Remizer RM sebagai guru saya yang mengajar saya tentang trading, tentang charting, alright, tentang candlestick. So saya tetap regards dia sebagai guru saya lah yang mengajar saya. Jadi dalam perjalanan kita belajar ni, kita akan belajar dengan ramai orang.
Okay, tetapi mungkin ada ilmu yang disampaikan tu kita tak gunakan, kita tak pakai, mungkin tak bersesuaian dengan kita. It's okay, at least kita belajar. Okay, dan yang penting kita respect guru kita. Okay, so mereka menyampaikan ilmu kepada kita, kita dapat ilmu tersebut, kita guna seadanya. So itulah dia pendekatan yang saya pilih. Okay, di mana siapa-siapa je yang mengajar saya, okay, kita kena hormat sebagai guru kita. Katakanlah ada orang yang dia adalah sapu sampah, tukang sapu sampah. Tetapi dia ajar kita macam mana nak sapu sampah bagi kemas, bagi bersih lantai tu kan. Dan kita belajar daripada dia, dia ajar kita macam nak sapu, kita buat macam mana dia sapu tu, maka sekiranya kita dapat ilmu daripada dia, maka dia tu pun kira guru kita lah. Kira dia cikgu kita lah, walaupun dia hanyalah seorang tukang sapu sampah. Betul tak? Jadi kita kena hormat orang yang beri ilmu kepada kita, yang berikan pengajaran kepada kita. Okay, sebab ilmu ni membantu kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berilmu. Dan ada juga ilmu yang mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi that's why guru-guru kita ni kita kena ingat, siapa yang bagi ilmu kepada kita, kita kena respect, kita kena hormati. Alright, dan walaupun ada guru-guru kita ni kita tak berapa setuju dengan dia, tapi tak apa, kita respect dia sebagai guru kita. Betul ke betul? Okay? So kalau anda setuju dengan pandangan saya ataupun apa yang saya share dengan anda malam ni, anda boleh klik like dan juga klik button love. Okay, dan semoga kita dapat bertukar-tukar pandangan lah pada malam ni. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live kita pada malam ni. Okay, saja je nak share dengan anda tentang pengalaman saya belajar FCPO dan sedikit learning point yang saya nak share dengan anda di akhir sesi live ni. Semoga menjadi panduan untuk kita bersama. Okay, alright, jadi kita dah live lebih kurang berapa minit? 31 minit. Okey, jadi terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Okey, insya-Allah kalau tak ada aral kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okey, dan terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana klik like dan love. Terima kasih kerana klik button share. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care. Bye-bye.